Lorong Ramadhan, episode pertama. Amirul baru menamatkan peperiksaan SPM pada tahun ke-1987. Namun kegembiraan itu tidak sempat dirasai lama. Beberapa minggu selepas kertas terakhir, neneknya, satu-satunya insan yang membesarkannya sejak kecil, meninggal dunia. Amirul menjadi benar-benar yatim piatu, sebatang kara di dunia ini. Dia tidak mempunyai adik-beradik yang lain dan tidak mengenali saudara mara yang lain. Neneknya dahulu seorang ibu tunggal yang menyara kehidupan dengan menjual kue kampung di pasar pagi Kuala Pilah. Kue serimuka dan kue apam kukus hasil tangan neneknya terkenal di kampung. Setiap Ramadhan, orang kampung sanggup beratur kerana hanya nenek Amirul mampu menghasilkan rasa yang lembut dan manis seimbang. Sejak kecil Amirul sering membantu neneknya di dapur, menanak nasi untuk sahur, menyediakan gulai ikan masin untuk berbuka, dan mengacau kue serimuka yang menjadi menu wajib mereka berdua. Semua memori itu kini menghantui Amirul setiap kali bulan Ramadhan menjelma. Tanpa nenek, Amirul terasa kosong. Dia mula bertanya-tanya kepada jiran tetangga jika mereka memerlukan pekerja. Atas belas ihsan orang kampung, dia ditawarkan kerja sebagai pembantu kedai makan di tepi jalan utama Kuala Pilah dengan gaji Rm10 sehari. Walaupun kecil, ia cukup untuk menyara dirinya. Namun kesedihan masih menekan hati, terutama ketika bau gulai panas dan ayam goreng menusuk hidung semasa berpuasa. Pada malam ke-17 Ramadhan, Amirul bermimpi. Neneknya muncul. Wajahnya bercahaya. Nenek berkata, "Amirul, jangan berhenti. Hidup ini ujian. Kau kena kuat, sebab hanya kau yang boleh ubah nasib kau sendiri." Amirul terjaga dengan air mata, lalu segera bangun untuk bersahur, sholat subuh, dan bersiap ke kedai makan. Hari itu, semasa bertungkus lumus mengangkat besan berisi pinggan mangkuk kotor untuk dicuci, takdir mempertemukannya dengan seorang wanita berusia 30-an. Wanita itu, seorang pengurus kilang makanan di Senawang, singgah di warung selepas pulang kerja. Dia melihat Amirul mencuci pinggan dengan cekap walaupun kelihatan muda. Wanita itu segera menyapa, "Adik, umur berapa?" "Nampak muda, tapi rajin." Sambil tangan masih terus mencuci pinggan, Amirul menjawab dengan sopan, "Saya baru habis SPM. Kak, saya kerja sini sebab nak teruskan hidup. Nenek saya baru meninggal." Wanita itu terdiam seketika, kemudian menyerahkan sekeping kertas dengan alamat kilangnya sambil berkata, "Kalau adik berminat, boleh coba minta kerja di kilang ini. Kilang memerlukan pekerja. Guna sijil SPM pun boleh mohon kerja. Sambil kerja, boleh belajar. Jangan sia-siakan masa depan." Amirul yang sudah mengelap kering tangannya mengambil kertas itu sambil berkata, "Terima kasih kakak." Temuduga pertama, perjalanan pertama ke kilang. Keesokan pagi, Amirul bangun awal. File berisi sijil SPM yang lusuh digenggam erat. Dia berjalan kaki ke hentian bas kampung Kuala Pilah. Kira-kira 20 menit dari rumah kayu peninggalan neneknya. Bas kampung era 80-an sampai di tempat perhentian bas. Catnya pudar, bau petrol dan minyak diesel menusuk hidung. Penumpang berasak masuk. Ada makcik membawa bakul sayur. Ada pakcik dengan guni berisi ubi. Malah ada peniaga kecil menjinjing kue untuk dijual di pasar Seremban. Suasana sesak, angin pagi tidak mampu menyejukkan badan. Amirul duduk di kerusi yang keras, memeluk filenya erat-erat. Perjalanan mengambil masa hampir sejam. Bas berhenti di beberapa kampung kecil sebelum tiba di pinggir kawasan perindustrian Senawang. Amirul turun karena bas itu tidak masuk ke dalam kawasan kilang. Dia terpaksa berjalan kaki di bawah panas matahari terik. Jalantar memantulkan haba, peluh membasahi bajunya. Dengan langkah berat, dia berjalan hampir 30 menit sebelum akhirnya tiba di depan pagar utama kilang makanan itu. Di situ, seorang pagar berusia lewat 50-an menyapanya. "Ya, budak muda, nak jumpa siapa? Kilang ini bukan tempat orang masuk sesuka hati." Amirul menunduk hormat sambil berkata, "Pak Cik,
saya nak mohon kerja. Ada orang kilang yang suruh saya datang. Ini alamat yang diberi. Pak Gard memandang wajah Amirul yang berpeluh. Bajunya basah. Dia mengangguk perlahan, lalu mengangkat telepon pejabat. Baiklah, tunggu sekejap. Saya telepon HR. Kalau betul ada urusan, mereka akan panggil awak masuk. Beberapa menit kemudian, Pak Gard memberi arahan. Jalan terus, masuk bangunan pejabat di ujung sana. Jangan sesat. Ya, semoga berjaya, anak muda. Amirul tersenyum sambil berkata, terima kasih, Pak Cik. Dengan hati berdebar, Amirul melangkah masuk ke kawasan kilang. Peluh masih menitik, tetapi semangatnya membara. Dia tahu, inilah pintu pertama menuju masa depan yang lebih besar daripada lorong belakang warung kampung Kuala Pilah. Temuduga pertama. Peluh masih membasahi baju Amirul ketika dia melangkah masuk ke bangunan pejabat kilang itu. Bau kertas, mesin taip, dan kipas siling yang berputar perlahan menyambutnya. Kerani di kaunter menyerahkan borang permohonan. Amirul duduk di bangku kayu, mengisi dengan teliti. File sijil SPM diletakkan di sisi. Selepas menunggu hampir 30 menit, namanya dipanggil. Dia masuk ke sebuah bilik sederhana dengan meja besar, rak file besi, dan papan putih penuh catatan. Seorang lelaki Cina berusia 40-an, berkemeja putih dengan lengan digulung, memandangnya dari sebalik cermin mata. Lelaki Cina yang bernama Mr. Wong itu berkata, Amirul, kan? Duduklah. Saya tengok awak baru habis SPM. Awak ada pengalaman kerja kilang? Amirul gelisah, menunduk sambil menjawab, tidak, Tuan. Saya cuma pernah kerja di warung makan. Nenek saya baru meninggal selepas saya habis SPM. Saya sekarang betul-betul seorang diri. Mr. Wong menghela nafas panjang, meneliti borang permohonan kemudian berkata, kami perlukan orang yang tahu disiplin kilang. Awak tiada pengalaman. Susah untuk kami ambil risiko. Amirul mengangkat wajahnya dan merayu dengan jujur. Tuan, saya janji akan belajar. Saya sanggup buat apa saja. Saya tiada siapa lagi di dunia ini. Kalau saya gagal, saya tak ada tempat untuk kembali. Tolong beri saya peluang. Suasana hening seketika. Mr. Wong memandang wajah Amirul yang penuh kesungguhan sambil berkata, baiklah, awak akan masuk sebagai pekerja percobaan selama 3 bulan. Kalau awak tunjuk disiplin dan kerja bagus, barulah awak diterima sebagai pekerja tetap. Selepas menjadi pekerja tetap barulah awak akan dapat uniform kilang. Faham? Amirul menahan sebab, mengangguk sambil berkata, faham, Tuan, terima kasih banyak. Saya akan buktikan. Mr. Wong tersenyum kecil, seolah-olah teringat zaman mudanya dan berkata, jangan sia-siakan peluang ini, Amirul. Ramai orang datang, tapi bukan semua dapat peluang kedua. Awak kena rajin. Jangan ponteng, jangan lambat. Amirul keluar dari bilik itu dengan hati berdebar. Walaupun hanya pekerja percobaan, baginya itu sudah seperti cahaya pertama selepas kilap panjang. Malam itu, Amirul bermimpi lagi. Neneknya muncul sekali lagi. Kali ini hanya tersenyum kepadanya tanpa berkata apa-apa. Senyuman itu cukup untuk membuat Amirul yakin bahwa dia berada di jalan yang betul dan berasa cukup bersemangat untuk memulakan pekerjaannya di kilang itu. Bersambung ke episode yang akan datang.